Apabila bercakap mengenai televisyen, rakyat Malaysia rata-rata mempunyai banyak pilihan dari segi jenama apabila ia pilih tiba masanya untuk mereka menaiktarafkan televisyen sedia ada mereka. Jenama-jenama seperti Sony, LG, Samsung dan sebagainya. Boleh saya katakan hadir dengan pelbagai pilihan, tidak kira sama ada anda mahukan televisyen kelas premium ataupun kelas mampu milik. Industri yang sudah pun padat dengan jenama-jenama yang besar ini bakal menerima satu lagi nama baru yang tidak asing lagi di kalangan pemilik-pemilik peranti pintar di Malaysia, iaitu Huawei, di mana mereka bakal melancarkan siri televisyen Huawei Smart Vision S mereka di pasaran tempatan tidak lama lagi. Bermula dengan apa yang hadir di dalam kotak televisyen ini apabila anda membelinya. Anda mempunyai pilihan sama ada untuk membeli model yang ada tapak di sendiri ataupun anda boleh wall mount kepada dinding jika anda ingin membeli sebuah wall mount. Ia juga hadir dengan remote control yang sangat basic ini. Ada butang kuasa, butang yang bahagian bulan ni adalah butang navigasi, di mana yang ni pula adalah untuk butang volume, dan juga ada mikrofon terbina di dalamnya di mana anda boleh memberi arahan kepada televisyen ini untuk menggerakkan apa-apa program dan present sebagainya menggunakan suara anda sahaja. Jadi bermula dengan spesifikasi dalaman Huawei Vision S ini. Ia hadir dengan panel 65 inci dengan resolusi 4K dan juga kadar segar semula 120 fps. Ia menggunakan panel IPS LCD yang pada pendapat saya sebenarnya agak okey walaupun ia tidak mempunyai ketepatan warna sama macam panel OLED misal katanya. Tapi bagi saya dengan gamut warna DCI P3 sebanyak 92%, apabila saya menguji dengan beberapa video daripada YouTube dan juga Netflix, saya dapati bahawa saya agak berpuas hati dengan kualiti gambar dan juga warna yang dipaparkan melalui televisyen ini. Selain daripada itu, apa yang membuatkan televisyen ini sebuah televisyen pintar ialah sokongannya bersama-sama dengan peranti Huawei. Seperti saya katakan tadi, ia menggunakan sistem operasi Hongmeng ataupun Harmony OS 2.0 dan juga ia boleh digunakan bersama-sama dengan peranti Huawei anda yang sedia ada. Jadi ini adalah satu kebaikan dan juga keburukan di mana boleh saya katakan bahawa sistem operasi televisyen ini memang dibina khusus untuk mereka yang menggunakan peranti-peranti Huawei. Ini adalah kerana ia menyokong sejumlah besar ciri-ciri pintar yang hadir pada TV Vision S ini hanya boleh digunakan bersama-sama dengan peranti Huawei anda. Jadi ini adalah termasuk penggunaan aplikasi MeTime, iaitu sebuah aplikasi perbualan audio dan juga video di mana anda boleh digunakan bersama-sama dengan kamera 13 megapiksel yang terbina di atas televisyen ini. Ia terbina tapi anda boleh cabut ataupun memasangnya bergantung jika anda menggunakannya. Dan ia juga hadir dengan sejumlah ciri-ciri menarik yang lain seperti misal katanya AI Fitness yang boleh digunakan untuk senaman dan juga mempunyai sistem karaoke terbina dan juga sokongan untuk Huawei Video. Tetapi apa yang saya diberitahu ialah sejumlah ciri-ciri ini hanya hadir untuk pasaran China sahaja terlebih dahulu, dan oleh kerana ini sebenarnya menggunakan sistem operasi yang memang direct daripada China, di mana apabila TV ini akhirnya akan datang ke pasaran tempatan pada penghujung bulan hadapan, ia akan dikemas kini dengan present dan juga ciri-ciri yang boleh dimanfaatkan lebih banyak lagi oleh rakyat Malaysia. Saya katakan ini adalah kerana selain daripada China, sebenarnya Malaysia adalah negara pertama di luar negara tersebut yang mana Huawei akan menjual televisyen ini. Jadi kita boleh lihat bagaimana Huawei rasakan bahawa pasaran tempatan untuk televisyen pintar seperti ini masih lagi boleh dimanfaatkan oleh orang ramai yang masih lagi sering banyak mencari televisyen pintar yang juga mempunyai kualiti video yang sangat baik. Jadi saya nak bercakap sedikit mengenai ciri-ciri yang ada terbina di dalam televisyen Huawei Smart Vision S ini, di mana kita boleh lihat pertama ialah mungkin kita boleh lihat kepada ciri AI Fitness. Jadi AI Fitness ini adalah sebuah aplikasi senaman yang menggunakan kecerdasan buatan dan juga kamera 13 megapiksel yang terbina. Anda boleh buat senaman mengikut video apa yang ditunjukkan di kaca televisyen, tetapi pada masa yang sama kamera tersebut juga akan melihat pergerakan anda, advice untuk bagaimana anda boleh memperbaiki cara senaman anda supaya anda boleh bersenam dengan lebih
selamat dan tidak mencederakan diri anda. Satu lagi ciri ialah di mana ia juga hadir dengan sistem AI Live. Jadi kita dah sedia maklum bahawa Huawei memang sudah lama berkecimpung dalam industri kecerdasan buatan dan mereka juga telah banyak buat peranti-peranti berhubung ataupun Internet of Things, di mana mereka mempunyai doorbell, ada kamera CCTV, mereka ada kipas dan juga router, penuras air dan sebagainya. Sistem lampu juga boleh disambungkan ke basically sistem kecerdasan buatan Huawei sendiri. Jadi jika anda mempunyai banyak kelengkapan keluaran Huawei yang boleh disambungkan ke internet, anda boleh menggunakan televisyen ini sebagai one stop location untuk melihat pelbagai aksesori Huawei yang anda sudah pun sambungkan ke rangkaian anda. Sebuah lagi ciri yang pada pendapat saya agak menarik ialah ciri Mi Time. Basically adalah aplikasi perbualan audio dan juga video antara satu sama lain. Dan yang menariknya pada TV ini, pada aplikasi Mi Time di TV ini, anda boleh bersambung bukan sahaja ke televisyen lain, televisyen Huawei Smart Vision yang lain, tetapi juga menggunakan peranti Huawei yang mempunyai aplikasi Mi Time ini dan berborak dengan mereka tanpa masalah. Jadi anda boleh membuat panggilan dan juga anda boleh menerima panggilan audio dan juga video. Jadi satu lagi ciri ialah Huawei Video. Huawei Video ni tak silap saya, sebenarnya saya tak pernah gunakan sendiri, tapi apa yang dia beritahu kepada saya ialah Huawei Video ni macam Huawei punya take on services macam Netflix, Disney Plus dan sebagainya. Tidak silap saya, Huawei Video untuk pasaran tempatan juga mempunyai sejumlah kandungan-kandungan tempatan, tetapi mungkin tidak sebanyak apa yang ditawarkan di pasaran seperti China dan juga Eropah. Ya, bercakap mengenai input source pula, bergantung kepada apa yang anda sambungkan kepada televisyen anda. Huawei Vision S ini mempunyai 3 palam HDMI dan juga 1 palam AV. Jika anda masih lagi menggunakan konsol-konsol lama ataupun video VHS yang lama, anda boleh menyambungnya kepada televisyen ini tanpa masalah. Jadi seperti televisyen pintar yang lain, anda juga boleh memuat turun dan memasang aplikasi-aplikasi daripada Huawei App Gallery pada televisyen ini tanpa masalah juga. Login kepada Huawei ID anda untuk pasaran tempatan dan anda boleh menggunakan kesemua ciri-ciri ini untuk pelbagai jenis aktiviti lah. Jadi seperti yang saya katakan sebelum ini, televisyen Huawei Vision S yang diterima kami pada masa ini ialah model terus direct daripada China. Jika tidak silap saya, Huawei Malaysia akan menggantikan televisyen ini dengan model yang akan dipasarkan di pasaran Malaysia tidak lama lagi untuk ulasan penuh. Buat masa ini hanya hadir dan boleh digunakan di pasaran China sahaja. Jadi anda nak guna voice control ini, jika anda tak fasih berbahasa Mandarin, unfortunately sewaktu rakaman ia hanya memahami satu bahasa, iaitu bahasa Mandarin sahaja. Mungkin apabila Huawei menukar televisyen ini dengan televisyen untuk pasaran tempatan kelak, kita akan memperlihatkan penambahbaikan dari segi sokongan untuk bahasa dan juga diharap bahawa ciri-ciri seperti AI fitness ini dan juga Huawei video dan muzik boleh digunakan oleh orang-orang kita tanpa begitu banyak masalah. Kenapa saya katakan begini? TV ini sebenarnya saya katakan ia sebenarnya hadir dengan banyak ciri-ciri yang sangat menarik, tetapi ciri-ciri yang menarik itu sayangnya dikunci di belakang pemahaman bahasa kita. Jadi televisyen pintar Huawei Vision S ini pada pendapat saya dari segi kualiti video dan juga tontonan memang tiada masalah, sangat solid, sangat mantap. Tetapi mungkin daripada segi ciri-ciri, sayangnya oleh kerana ini adalah versi direct daripada China, sejumlah daripada fungsi-fungsi sebagai AI fitness, Me Time dan sebagainya, dan juga pengawalan suara melalui alat kawalan jauh tidak lagi boleh dimanfaatkan sepenuhnya kerana ia hanya memahami satu bahasa sahaja. Tidak lama lagi, seperti saya katakan sebelum ini, Huawei Malaysia akan membawa masuk satu lagi televisyen yang khusus untuk pasaran tempatan, dan apabila kami menerima televisyen tersebut, saya berharap bahawa kita dapat memanfaatkan sepenuhnya semua ciri-ciri yang hadir pada televisyen pintar ini. Jadi sekian saja pandangan pertama saya mengenai televisyen pintar Huawei Vision S ini. Anda telah bersama saya, Nazrin, Majalah Teknologi untuk Negara.